Zannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Fa in yasbiru fannaru maswal lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabda Adam if'alil khair fa innahu miftahul jannah wa yaqudu ilaiha wajtani bi syarri fa innahu miftahun nar wa yaqudu ilaiha. Ya bani Adam i'lam anna alladhi tabnihi lil hadab wa anna umraka lil hadab wa jasadaka li turab wa ma jama'tahu lil warasa fan na'imu li ghairik wal hisabu alayka wal iqabu laka wan nadam was-sahibu laka fil qabri amal fahasib nafsaka qabla an tuhasib walzam ta'ati wa dari maksiati warda bima ataitu wa kum minasyakirin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fusilat bermula daripada ayat 21 yang bermaksud, dan ingatlah bermula pada ayat yang ke-19, dan ingatlah pada ketika hari musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisahkan di antara satu sama lain. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa sahaja yang mereka lakukan di dunia ini. Lalu mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu sanggup menjadi saksi terhadap kami? Lantas kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berkata-kata adalah Allah yang juga telah menjadikan segala sesuatu dapat berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu dan hanya kepada-Dialah kamu semua akan dikembalikan. Dan kamu tidak akan dapat bersembunyi daripada kesaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadap apa yang telah kamu lakukan. Dan adakah kamu, itulah sangkaan kamu yang mengeliru, yang tidak menyangkakan Allah tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan itulah anggapanmu yang telah, atau sangkaan kamu terhadap Tuhanmu, anggapan itu telah membinasakan kamu, sehingga menjadilah kamu dari kalangan orang-orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Dan jika mereka minta dibelas kasihani, maka mereka tidak termasuk dari kalangan orang yang pantas diberi belas kasihani. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis kursinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahai sekalian umat manusia, perbuatlah kebaikan semasa hidup di dunia, kerana sesungguhnya kebaikan itu akan menjadi kunci kamu ke syurga Allah, atau menarik kamu ke syurga Allah. Dan jauhilah daripada segala kejahatan, kerana sesungguhnya kejahatan itu akan menjadi kunci kamu ke neraka, atau menghalaukan kamu ke sana. Wahai manusia, ketahuilah bahawa apa yang engkau bangunkan kesemuanya akan hancur, bahawa umurmu juga akan sampai ke penghujungnya. Jasadmu adalah teruntuk buat tanah, dan apa yang engkau bersusah payah untuk mengumpulkannya, kesemuanya adalah untuk pewaris-pewarisnya, dan kesenangannya adalah bagi orang lain. Sedangkan yang bakal dihisap adalah engkau juga, dan engkaulah yang bakal menanggung balasannya, dan engkaulah yang bakal menyesal. Ketahuilah bahawa yang menemani engkau di dalam kuburmu hanyalah amalan-amalanmu. Oleh itu hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, dan tetaplah dalam ketaatan kepadaku, dan jauhilah daripada berbuat maksiat kepadaku, dan terimalah dengan redha dan senang hati apa yang telah kuberikan kepadamu, dan jadilah kamu orang yang tahu berterima kasih kepadaku. Wahai manusia, sesiapa yang melakukan sesuatu dosa dalam keadaan dia berketawa, maka akan kumasukkan dia ke dalam neraka
dalam keadaan dia menangis. Dan sesiapa yang duduk menangis kerana sangat takut kepadaku, nescaya akan aku masukkan ia ke dalam syurga dalam keadaan dia tertawa. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ke-30 Ramadan, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan oleh Allah lagi, InsyaAllah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitulah cepatnya masa berlalu. Sebab itu Allah memberi ingat kepada kita tentang ketepatan masa. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Demi masa, kata Allah, sungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Apa yang dibacakan oleh imam kita tadi daripada surah Duha yang menceritakan tentang kehebatan waktu duha, tentang masa. Itulah dia. Sebab kata orang tua-tua dulu, masa itu emas. Emas kalau hilang, kita boleh kumpul duit, kita boleh beli. Tapi masa kita yang telah berlalu, subuh yang telah berlalu, maghrib yang telah berlalu, hari-hari yang telah berlalu, dia terus boleh berlalu. Kita tidak boleh nak buat apa-apa. Sebab itu bila ditanya oleh Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya dengan beberapa persoalan, apakah yang paling dekat dengan kita? Maka anak murid dia jawab, yang paling dekat ini ialah kaum keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita. Imam Ghazali kata betul. Tetapi sebenarnya yang paling dekat itu, ialah kematian kita. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal kamu, maka aku tak tangguh walau sesaat, dan aku tak majukan walau sesaat. Dekat mati ni. 3 minit, 4 minit jantung kita berhenti mengepam, maka pergilah kita meninggalkan dunia ni. Semua yang ada kita tinggalkan, kita tak bawa bersama kita. Dia tanya lagi, apa yang paling jauh dengan kita? Maka anak murid dia kata matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Kata Imam Ghazali betul. Tapi sebenarnya yang jauh itu adalah masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu ni makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Dia tanya lagi, apa yang berat dekat atas dunia ni? Anak murid dia kata besi, batu dan sebagainya. Imam Ghazali kata betul. Tapi yang paling besar berat itu sebenarnya ialah amanah. Amanah ni berat. Maka amanah ini akan ditanya, akan disoal. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Surah Hasyr ayat ke-21. Mendap kalau Quran tu diletak atas bukit, dia mendap kerana beban yang berat. Mutasaddian, hancur, min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Tapi manusia sanggup pikul amanah Al-Quran itu. Ini perangai manusia. Sedangkan amanah itu berat. Amanah itu akan disoal, akan ditanya besok pada hari akhirat. Dia tanya lagi, apa yang paling ringan? Anak murid dia kata yang paling ringan ini kapas, tisu, kapas lah. Imam Ghazali kata betul. Tapi sebenarnya yang paling ringan itu, kata dia, ialah meninggalkan solat. Cempak sebiji bola stadium, 30,000 tak semayang kadang-kadang. Berat, ringan yang tinggalkan semayang, senang sahaja, orang tak rasa bersalah. Dia tanya lagi anak murid dia, apa yang paling tajam? Anak murid dia kata yang paling tajam itu ialah pisau, lembing, tombak. Kata Imam Ghazali betul. Tapi sebenarnya yang paling tajam itu ialah lidah. Pisau ni kalau diluka, seminggu, 2 minggu, dia hilang dah kesan dia. Tapi cakap lidah ni kalau kena, sampai bila-bila kita ingat. Bertahun-tahun kita akan ingat. Jadi nak bercakap tu, biar berfikir dahulu sebelum sampaikan kata-kata. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan
kerana dapat mengimarahkan masjid. Mudah-mudahan tuan-tuan termasuk dari golongan yang disabdakan oleh Rasulullah, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Di saat tidak ada sebarang naungan, matahari sejarak sejengkal dari kepala, dalam keadaan manusia bertelanjang bulat. Cuba tuan-tuan bayangkan, matahari sejengkal dalam keadaan telanjang bulat. Kita cuba testlah dekat tepi jalan tu, pukul 12 kan pukul 1. Kalau rasa segan, pakai suspender. Duduk dekat tengah jalan tar tu. Matahari jarak berapa jauh tu agak-agak. Boleh tahan tak agak-agaknya? Boleh tahan tak agak-agak? Jadi saat matahari jarak sejengkal dari kepala, kata dia, tidak ada tempat bernaung kecuali 7 golongan yang Allah Ta'ala beri, kata Nabi, naungan 7 golongan. Satu daripadanya, kata Nabi, ialah orang yang hatinya sentiasa tertaut di masjid-masjid Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan termasuk dalam golongan itu, saya pun termasuk dalam golongan itu. Tapi hidup kita ni tuan-tuan, seibarat sebuah drama yang masih lagi belum berakhir. Hari ni kita pergi masjid, hari ni kita pergi surau, kita tak tahu kesudahan cerita kita. Bagaimana kesudahan cerita kita nanti? Adakah kita istiqamah ke masjid, ke surau, atau di separuh perjalanan kita tergelincir daripada landasan kebenaran itu? Sebab Nabi telah berpesan dalam sepotong hadis Nabi. Nabi kata, wahai sekalian umat manusia, kata Nabi, perbanyakkanlah perbekalan kamu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu ni jauh, kata Nabi. Perjalanan kamu panjang, perjalanan kamu sangat-sangat sukar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzil lillah. Hari, kata Allah, seseorang sama sekali tak akan berdaya upaya untuk menolong, nak bantu orang lain. Adik-beradik, saudara mara, jiran, tetangga, sahabat andai, tak boleh nak tolong kita. Itu dalam surah Al-Infitar ayat 19. Malam saya nak makan ayam percik, pergilah kat Bakri Batu 6. Tak dapat. Tiba-tiba ada rezeki, si adik belikan ayam percik, dapat juga makan ayam golek tu. Susah tu dah lepas nak pasal balik, alamak. Tapi itulah kesusahan dunia. InsyaAllah ada je. Kalau tengok dekat sempang depan tu, kemarin ada seorang gila. Dia akan pergi tengok ada kereta tu, dia ketuk je, diminta duit RM1. Dia minta duit RM1. Orang bagi dia. Siap dapat duit, dia pergi makan. Maknanya senang. Kalau tuan-tuan pun pakai begitu, agaknya saya ingat, duduk kat situ, ketuk cermin orang, pakai songkok tu RM1, baju RM1, luar seng-seng sebelah, ketuk, minta duit, orang bagi. Ingat. Ni susah hidup di dunia. Tapi susah hidup akhirat, tak ada siapa yang nak tolong kita. Nafsi itu sendiri. 2, kata Nabi, wahai sekian umat manusia, perhebatlah pergantungan kamu kepada Allah. Kerana, kata Nabi, lautan itu dalam. Dengan makna hidup kita ni, kita akan jumpa banyak ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Hidup mati ni bukan nak uji siapa yang lebih kaya dari kalangan kita, siapa yang lebih besar pangkat dia, siapa yang lebih tinggi jawatan dia, tapi siapa yang lebih baik amalan dia. Kan bukan letak pada handsome-nya. Kan? Semalam saya cakap, pada makan tu, sedapnya pada mana? Bukan pada makanannya, tapi pada tekak dia. Pada tekak ni, tuan. Kadang-kadang makanan tu sedap, tapi masuk tak sedap juga. Macam tidur jugalah. Tidur ni, saya gitu dipersilakan tidur di sebuah homestay. Cantik, ada aircon, kipas cantik dan sebagainya, semua dalam bilik-bilik hiasan cantik. Tapi sayangnya, tilam yang tebal, bantal yang cantik tidak menjanjikan tidur yang nyenyak. Jadi saya buat kesimpulan, tidur ni nikmatnya letaknya pada nyenyak. Sebab tu kalau ada orang boleh tidur dalam kuliah nyenyak, alhamdulillah, biarkanlah dia tidur. Kerana Quran yang ajar, di antara ayat-ayat yang Quran kata, dialah yang menidurkan kita pada waktu malam, bukan kita yang nak tidur.
Cuma bulan Ramadan ni Allah bagi kita rasa sedap lah tuan-tuan. Walaupun siang kita berpuasa, siang kita bekerja, malam kita boleh bangun sembahyang tahajud. Pukul 2, pukul 3 kita boleh bangun sembahyang tahajud. Semalam saya kata kita tengah buat ni tuan-tuan, tengah siapkan bekal kita. Di samping kita siapkan bekal ni, kita menadah air hujan yang turun lebat. Sesekali kita kena renung, adakah bekas yang kita tadah tadi bocor ke tak bocor? Sebab banyak mana pun air yang ditadah, kalau dia bocor, habis. Wa qadimna ila amilu min amalin fajab'alna wa abba'an mansurah. Kami jadi amal yang mereka pandang baik, habis terbuang sebegitu sahaja. Bekal yang kita bawa, kan? Semalam saya dapat bubur, alhamdulillah. Bawa lah bubur tu, dua bekah bubur tadi. Tapi nak bawa macam mana? Bila sampai rumah agak lewat, kita singgah sana, singgah sini, sembahyang, singgah. Sampai rumah, buburnya basi. Walaupun jaga tapi dia basi, tak boleh buat apa juga. Dia basi, tak boleh buat apa. Maka sebegitu juga amal kita kalau dia banyak. Dia basi, dia tidak mendapat manfaat daripadanya nanti. Sebegitulah amal-amal kita ni, jaga daripada hasad, riak, ujub, takbur, jaga. Kerana kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Hasad ni dia akan makan kebaikan kamu, kata Nabi, macam api bakar kayu kering. Yang ketiga kata Nabi, kalau kita tak kuat bergantung, hancur kita, habis. Yang ketiga kata Nabi, perelokkanlah amal kamu. Dari semasa ke semasa, kata Nabi, amal kamu ni makin tua, amal kita ni makin lama makin elok. Makin elok, makin nak pergi masjid, makin nak duduk majlis ilmu, makin nak duduk majlis kuliah, makin dah mula merampingkan benda-benda kebaikan. Kalau makin tua, makin teruk. Dalam ayat daripada surah Hadid, ayat ke-17, 18, 19, Allah Ta'ala tanya manusia, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai masanya, kata Allah, bagi orang yang beriman ini untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang ada dalam Quran tu. Sebab tu semalam saya kata, cuba hidup berwatak dengan watak Al-Quran. Bila kita baca Quran, hidup berwatak dengan watak Al-Quran. Itu yang penting. Bukan sekadar baca dapat pahala khatam aja. Allah Ta'ala tanya, belumkah sampai masanya? Dulu umur kita 20, kita sibuk merempit. Umur masuk 25, kita dah mula menggatal. Nak kahwin. Umur 30, kita sibuk bekerja cari harta nak buat rumah. Umur 40, kita sibuk berjaga anak dan sebagainya. Umur 50, kita tengah cari kebun. Umur 60 ni kalau masih lagi tak ingat akhirat secara khusyuk, tak tahulah bila masa nak ingat lagi. Tak tahulah bila masa. Tapi memang itu keadaan dia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Saling berbangga di antara kamu, kata Allah, dalam membanyakkan harta kekayaan dan anak keturunan telah melekakan kamu. Betul. Betul. Dulu 50 tahun, pencet 55 tahun. Sambung jadi 56. Sambung jadi 58. Sambung jadi 60. 60 nak tanya pencen. Kalau boleh nak kerja lagi Ustaz, 65 kita pencen. Rupanya 60 tadi. Dah tinggal 3 tahun aja kalau nasib baik. Perjalanan akhirat berjalan jauh, bekal masih tak ada lagi. Saya rajin bertanya kepada orang, 63 tahun ni cukup tak tempoh nak siapkan bekal bagi perjalanan jauh? Rata-rata orang mengatakan 63 tahun ni satu tempoh masa yang tak cukup, Ustaz. Kalau tak cukup 63 tahun, saya kata, berapa tahun awak nak hidup? 80 tahun, 90 tahun. Peristiwa Isra' dan Mi'raj mengajar kita. Masyitah, seorang kerja sukang sikat rambut anak Fir'aun. Kerjanya sikat rambut anak Fir'aun. Tapi Allah beri kemuliaan, Masyitah masuk syurga Allah. Tapi anak Fir'aun yang menjadi anak Perdana Menteri masuk neraka Allah. Anak Masyitah yang masih bayi lagi, masih bayi, mati direbus dalam kawah minyak yang mendidih. Pendek, bayi lagi, mati dapat masuk syurga Allah. Fir'aun yang usia panjang mati masuk neraka Allah. Ini kurniaan Allah yang kita ambil iktibar dan pengajaran. Jangan usia kita yang panjang kita mati masuk neraka.
Kalau itu jadinya, maka jadi kadang-kadang rugi, sangat-sangat rugi dalam hidup kita ni tuan-tuan. Benarnya 63 tahun tu bagi saya satu tempoh masa yang cukup. Kenapa saya kata gitu? Kerana usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Dengan syarat kita tak bazir masa kita. Kita isi masa kita tu semua berkualiti. Dari subuh sampai kepada malamnya balik subuh, berkualiti semua sekali. Contoh mudahnya, tuan-tuan isi minyak kereta kancil RM20. Nak pergi dari sini, nak pergi Melaka, insya-Allah cukup. Pergi sampai sana balik, cukup RM20. Tapi kalau kita masukkan, kita panaskan enjin sampai 2 jam, 3 jam, tekan minyak, tapi kereta tak jalan. Tekan minyak, panaskan enjin sampai 4 jam, 6 jam. Bukan RM20, RM40 pun tak cukup. Sama umur yang panjang, tapi kalau kita gunakan untuk buat benda maksiat, 100 tahun pun tak cukup nak siapkan bekal kita. Tak cukup tahun. Biar umur yang pendek, tapi dia berkualiti. Kalau dapat umur panjang berkualiti, lagi bagus. Lagi bagus dalam keadaan itu tadi. Yang ketiga, elokkan amal kamu, kata Nabi. Kerana titian sirat ni, kata Nabi, amat halus. Setiap orang yang meniti titian sirat, titian sekatan apa tadi, PKP ni, dia insya-Allah susah-susah ni tuan-tuan, kita boleh lepas lagi. Saya ditahan tanya tadi nak pergi mana? Saya kata nak pergi kuliah subuh. Jalan. Senang aja lepas. Rezeki diberi lepas. Sebab kita nak buat benda bukan benda yang tak baik. Kita nak buat benda yang baik, insya-Allah lepas. Sekatan dunia ni lepas. Tapi sekatan meniti titian sirat, besok kata dia, semua manusia yang meniti titian sirat seibarat sehelai rambut yang dibelah 7. Ada orang tanya, macam mana rambut nak belah 7, Ustaz? Cuba Ustaz bincang beritahu saya, rambut nak belah 7 macam mana? Seibarat sebilah mata pedang. Saya kata, yang pentingnya, bukan yang pertama, kita ambil pandangan dalam kitab Air Mata Mahsyar mengatakan kita serah kepada Allah. Yang keduanya, maksud sehelai rambut dibelah 7 tu, kata dia, dalam keadaan susah nak lepas titian sirat. Setiap yang meniti, dia akan disoal dengan 7 persoalan penting. 7 persoalan ni dia akan tanya soalan. Satu persoalan sangkut, pun jatuh dalam kawah neraka Allah. Malam dalam kuliah subuh saya, bila imam membacakan ayat, hal ataka hadisul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran amiyah, tusqa min ainin aniyah. Dia kata, banyak wajah yang sedih, tunduk dan hina kerana bekerja keras dan kepayahan. Ulama bagikan 2 pandangan. Pandangan pertama, bekerja keras ni masa di dunia dia kerja macam nak mati, pagi, petang, siang, malam dia cari harta kemewahan. Tapi sayang bila dia mati, 10 sen pun duit tak bawa masuk kubur. Itu pandangan pertama. Pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan, maksud kerja keras ni, kalau dijatuhkan batu, jatuh dalam neraka ni, kata dijatuhkan batu, makan masa sekitar lebih kurang 70 tahun baru jejak dalam kawah neraka ni. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau batu bata tu dijatuhkan 70 tahun baru jejak ke kawah neraka, berapa dalam kawah neraka tu tadi? Berapa dalam kawah neraka? Ini Quran tuan-tuan. Bagaimana yang dikabarkan dalam Al-Quran? Inna jahannama kanat mirsada litagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa amima wa ghassaqa. Allah kata dalam neraka ni tak ada sejuk. Dalam neraka ni kata Allah tak ada dingin. Dalam neraka kata Allah tidak ada minuman. Illa hamima wa ghassaqa, melainkan air yang panas mendidih menggelegak, seperti mana tembaga yang sedang cair mendidih menggelegak. Ghassaqa ni tuan-tuan, dalam kitab Bahrul Mazi kata air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu, meleleh air bangkai busuk tadi. Air itulah yang menjadi minuman ahli neraka Allah Ta'ala. Tak tahan kita tuan-tuan. Tak tahan kita nak duduk neraka ni, tak tahan.
Sebab tu kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cuba tuan-tuan perhatikan permintaan yang banyak kita minta pada bulan Ramadan ni, apa dia? Kenapa pula yang ni banyak kita minta? Kenapa? Fikir sendiri, saya tak sempat kupas. Nanti makan masa tuan-tuan ni. Biasa kuliah subuh ni sampai pukul apa? 8.30. Tanya dulu tuan-tuan. Akan lebih masa payah juga. Pada sekatan yang pertama, dia tanya soal akidah kita. Pada sekatan yang kedua, dia tanya tentang sembahyang kita. Okey tak sembahyang kita? Pada sekatan yang ketiga, dia tanya puasa kita. Pada sekatan yang keempat, dia tanya tentang haji kita, zakat kita. Pada sekatan yang kelima, dia tanya tentang haji kita. Pada sekatan yang keenam, dia tanya tentang wuduk dan mandi wajib kita. Kata wuduk mandi wajib pun tanya Ustaz. Ya, tuan-tuan sembahyang, tapi kalau wuduk tak betul, mandi wajib kan, hai habis 7 kolah habis, kecut atas bawah ke semua sekali kecut. Tiba-tiba niatnya mandi sunat Jumaat, terangkat tak hadas tu? Tak terangkat. Semayang wuduk tu kena betul. Wuduk tu kena betul. Akhir sekali dia akan tanya, ada tak engkau buat zalim kepada manusia? Tu cuba tuan-tuan buka dalam surah Al-A'raf. Ada orang yang dia tak masuk syurga, dia tak masuk neraka, dia duduk di antara pinggir syurga dan neraka. Siapa dia? Satu daripadanya orang yang zalim dengan orang, buat fitnah kepada orang, tak minta maaf, yang ada hutang dengan orang tak nak bayar, sengaja tak nak bayar, dia tak masuk syurga Allah. Tergantung duduk di Ashabul A'raf tadi. Ni jaga-jaga. Lepas 7 sekatan soal lepas, baru insya-Allah dapat masuk syurga Allah. Saya bila tengok ke 7 ni tuan-tuan, entahlah tuan-tuan boleh lepas tak satu soalan, 2 soalan ni. Kita muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tahasab. Hitunglah diri kau, kata Sayyidina Umar, sebelum kau nanti kena hitung pada hari akhirat nanti, sebelum kau kena hitung nanti, kira dulu. Kalau 4 benda ni kamu buat, kata Nabi, 1, perbanyakkan perbekalan kamu. 2, perhebat pergantungan kamu kepada Allah, tawakal kamu kepada Allah. 3, sentiasa mengelok-elokkan amal kamu. Yang keempat, ikhlas dalam kamu melakukan amal. Maka kata Nabi, tempat pengistirahatan kamu ialah di syurga Allah Ta'ala. Dalam kitab Himpunan Hadis Qudsi, Imam Al-Ghazali dia dikupah dalam bab-bab itu tadi. Dia ada sebut bab-bab itu tadi. Maka hari ini alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada Masjid Batu Lima ni. Saya datang penghujung Ramadan tuan-tuan. Tak apalah, yang pentingnya kita isi masa kita dengan perkara yang berfaedah. Masjid yang hampir sama dengan masjid tuan-tuan ni, untuk masa sekarang ni, saya sebutlah Masjid Jami' Baik Raja. Subuh ni tuan-tuan, boleh buat solat fardu Jumaat. Ramainya subuhnya boleh buat solat fardu Jumaat. Hari tu mereka cari duit nak pasang aircon. Dalam tempoh sekitar lebih kurang 24,000, 28,000 kabarnya. Tak sampai 24 jam. Full tuan-tuan, dia pasang aircon. Orang tanya, kenapa Ustaz? Saya katakan mudah, kerana majlis ilmu ni penting tuan-tuan. Memahamkan kepada manusia. Ada orang, macam saya cakap semalam lah, macam saya kata perbandingan orang yang alim dengan orang yang jahil tentang ilmu ni tuan-tuan. Cuma manusia tak menyesal. Kalau semalam saya cerita kepada tuan-tuan kisah orang yang melaungkan azan. Dia tak ikhlas dalam aungan dia. Orang puji, orang sanjung, tapi oleh kerana tak ada keikhlasan, di sisi Allah dia tak ada nilai. Zaman Nabi pernah berlaku satu kisah. Nabi utus seorang sahabat pergi ziarah seorang sahabat yang sedang sakit meninggal dunia ni. Dia utus sahabat ni pergi. Bila dia utus sahabat ni pergi lihat kawan yang sakit tadi, dia tengok. Tapi kawan yang sakit tadi nak meninggal dia sentiasa dongak kepala dia ke atas. Dan dia sebut 3 benda. Antara lain yang disebut, alangkah bagusnya kalaulah banyak. Dia tengok lagi tuan-tuan, dia ngiling kepala. Dia kata alangkah bagusnya kalaulah baharu. Kejap lagi dia pandang atas, dia tengok, dia ngiling. Dia kata alangkah bagusnya kalaulah sempurna. 3 benda dia sebut. Habis sahaja sahabat balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku heran tengok kawan yang hampir nak meninggalkan dunia ni tadi, dia sentiasa pandang, dongakkan kepala dia ke langit.
Kalau tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan, bulan Ramadan ni sebulan Ramadan. Allah kita dalam surah Al-Qiyamah tu, tuan-tuan, Allah kata bila saat manusia ni sampai saat kematian, dia kata, bertaut di antara betih kiri dengan kanan. Saya angkat kaki minta maaf. Kaki dia begini, tuan. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Yang mana lagi kata Allah kita nak dustakan? Mana lagi dah? Kaki dia gini. Kaki dia begini. Saat orang nak meninggal dunia, tuan. Siapa lagi yang dapat menyelamatkan kamu, kata Allah? Bertaut di antara betis kiri, betis kanan. Mereka tahu itulah detik perpisahan. Nampak tak? Tengok tuan-tuan balik ni malam ni, besok nak raya. Ni sembelih lembu. Petang ni kalau sembelih lembu tengok, cuba tengok lembu tu bila dia nak mati kaki dia. Dia boleh tengok macam tu. Ayam ni bila dia nak mati kaki dia gini, tak ada. Subhanallah. Hebatnya Quran ni bagi orang yang nak mengkaji, nak melihat pengajaran Al-Quran. Hebatnya tuan-tuan Al-Quran ni sebenarnya. Tapi sayangnya kadang-kadang kita ni tak nak kaji, tak nak faham isi kandungan Al-Quran tadi. Sama juga ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan tadi. Bila kita balik kepada Allah Ta'ala ni, ada 7 perkara penting yang akan jadi saksi di mahkamah Allah besok. Manusia tak boleh lari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nah, mana lagi kamu nak dustakan kepada Allah, kan? Mana lagi? 7 benda jadi saksi. Yang pertama Nabi, Rasul. Yang kedua bumi tempat kita pijak. Yang ketiga kulit kita. Ayat 21 surah Fusilat kata kulit kita jadi saksi. Apa yang kita buat besok kulit kita jadi saksi. Ayat 21. Masa saya berkuliah dekat Shah Alam, orang katalah macam mana kulit nak cakap, dia bukan ada lidah. Saya cakap telefon awak ada lidah, TV awak ada lidah. Yang kat depan yang kita tampal tadi, yo, okey, lo, apa dia okey, dia sebut tadi. Ada lidah ke? Cuba tuan-tuan tengok dalam tu ada lidah tak? Subhanallah. Kalau kita nak ambil, tapi kita tak ambil iktibar. Macam saya kata dibukakan buku catatan amal. Orang tanya, macam mana buku catatan amal kalau orang umur 93 tahun? Kan? Banyak mana buku nak besar tulis macam mana, Ustaz? Lah sekarang ni telefon kita canggih, kecil-kecil aja handphone, tuan-tuan. Kecil aja handphone dia. Memori kad dia halus, boleh menyimpan ratus ribu maklumat. Itu manusia buat, Allah buat. Cuba tuan-tuan tengok berapa gig Allah Ta'ala letak pada pokok rambutan. Sebatang pokok rambutan tu, berapa gig tu dia nak letak dia punya memori tu, berapa banyak agak-agak. Daripada berbunga dia, daripada dia berputik, dia berbuah, dia masak, sampai dia masak ranum merah, berapa gig dia nak letakkan tadi. Daripada sebiji benih tumbuh tunah. Bakri ni kan banyak tanam pokok. Cuba ambil pengajaran. Cuba ambil pengajaran daripada kehebatan Allah. Ini dinamakan bertafakur. Antara 9 sifat yang menyelamatkan hidup manusia, kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki, kan 9 sifat membinasakan, 14 sifat menyelamatkan. Satu daripada sifat menyelamatkan, kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Kul hadzi fihi sabili, dia banyak bertafakur, memikirkan kebesaran keagungan Allah. Dia banyak bertaubat, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Dan satu daripada sifat yang membinasakan hidup manusia, kurang keyakinan kepada agama. Tak yakin kepada agama. Ragu-ragu terhadap agama. Ini tak boleh Ustaz, ni tak boleh Ustaz, ni tak boleh Ustaz. Ini masalah kita. Ini kita ambil soalan tadi. Maka balik apa yang diajarkan, kata Nabi dengan 5 persoalan yang seterusnya akan jadi saksi. Kulit kita, tangan kita, kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya ingat ada orang kata sikit hari dalam hidup kita ni, tuan-tuan, dalam hidup kita ni, anggota kita ni kena bekerjasama dengan kita. Kalau anggota kita tak nak kerjasama dengan kita, payah hidup kita. Contohnya ginilah, kita lapar, tangan tu tolong suapkan makanan. Kalau tangan tak nak tolong suap makan, susah kita. Betul tak? Wah, yang perut lapar, yang lapar perut, kita angkat. Mulut buka.
Ngap. Betul? Kan? Macam tu juga kita buang air besar. Tangan kita akan kerjasama. Wahatai tu. Tangan kita mau tak mau hantar juga ke belakang, rosok juga. Kalau tangan kita tak nak kerjasama, susah tak kita? Dah buang air besar, tangan kata aku tak nak pegang, geli. Kita terpaksa pergi kat tiang elektrik, genyih hajilah agaknya. Kita kena kerjasama. Tapi Quran mengajar kepada kita, ada masa satu hari nanti anggota kita takkan kerjasama dengan kita. Bila masa dia? Bila balik beradab kepada Allah berdasarkan ayat 18, 19, 21 daripada surah Al-Fusilat. Maka manusia bertanya kepada kulit, kenapa kamu sanggup jadi saksi terhadap aku? Kenapa kamu sanggup jadi saksi? Kulit jawab, sungguhnya Allah yang jadi aku masa sejuk kat dunia dulu. Aku tutup kamu dari sejuk. Kamu panah, aku yang tutup kamu dari panah. Luka aku yang ubat kamu, wahai kulit. Kenapa hari ini kamu berpaling tadah, kamu cerita apa yang aku buat? Lalu kulit berkata, sungguhnya Allah yang menciptakan aku dan hari ini Allah Ta'ala ciptakan aku boleh berkata-kata, memberi keterangan tentang apa yang kamu buat. Maknanya, hari ini kita buat benda baik. Orang tak nampak, orang tak puji, orang tak sanjung. Jangan rasa kecil hati. Sebegitu juga kita buat benda jahat. Bila orang lain tak nampak, lain clear orang tak nampak. Inilah agama, tuan-tuan. Bila Nabi kata, ya bani Adam, in salah adinukum, salah adamukum, salah amalukum, wa in fasada dinukum, kata Nabi, kalau agama engkau ni baik, Nabi letak nombor satu, agama baik. Darah engkau baik, daging engkau baik, maka perbuatan engkau baik. Letak agama. Manusia dia tak letak baik, jahat, dia tak letak pada muka handsome, tak handsome. Badan macho ke tak macho, dia tak letak gitu. Lembu dia mahal kerana badan dia saduh. Badan dia besar. Kan orang tak kira handsome juga lembu tu, maka mahal harga dia. Tak. Dia tak gitu, tak. Lembu letak badan gemuk. Kalau handsome tapi badanku kering, harga dia pun murah. Dia cari yang badan besar tu. Baru dia mahal sikit. Manusia dia tak letak gitu. Dia letak manusia ni pada agama dia. Bila agama dia ni bagus, yang lain insya-Allah bagus. Ada orang cakap kan, bila orang tanya macam mana jadi Perdana Menteri setahun, dia jawab apa? Saya tahu bahawa saya ni dipilih oleh rakyat. Dan saya kena jawab esok ke akhirat. Orang hidup kalau dia ada agama ni, tuan-tuan, ibarat kereta dia ada brek. Dia tahu dia ada brek. Tapi kalau orang tak ingat mati, ibarat kereta tak ada brek. Bila-bila boleh terbabas. Ni dia kata. Ibarat kambing. Tuan-tuan ikat kambing ni pada leher. Ikat pada leher ni. Tali. Tapi tali dilepaskan. Lepaskan tali. Cakap dengan kambing, jangan makan pucuk ubi orang berdosa. Agak-agak kambing makan tak? Makan tak agak-agak? Dia makan. Ikat lembu pada hidung dia. Tali tu kena ikat dekat tiang. Baru dia tak pergi makan pucuk ubi orang. Kalau lembu diikat, kalau kambing diikat, manusia diikat tak, tuan-tuan? Manusia diikat, tapi manusia tidak diikat dengan tali. Manusia diikat dengan agama. Ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Ni manusia kita kena faham. Kan? Ada pahala. Bila ada pahala, ada dosa. Oh tak boleh. Ini dosa. Tinggal 3 minit lagi ni, apa salahnya kita makan dulu. 3 minit bukan lama sangat. Orang bukan tak 3 minit aja lagi. Tak. Agama tak ngajar begitu. Kan? Ni peliknya. Kadang-kadang orang ni, dia nak buka sahur cepat. Dia nak sahur ni pukul 12. Dia nak buka pukul 4 malam nanti. Buka apa? Abang tak buka ke bang? Tak. Kenapa? Saya nak buka pukul 4 malam kan. Kenapa? Biar pahala besar sikit. Lagi sengal je kita ada pahala. Lagi sikit pahala. Dia suruh sahur lambat, buka cepat. Kajilah tuan-tuan. Bini kita ni, kita dah nikah satu akad yang dengan dia boleh mengharuskan orang lelaki dan perempuan mengambil istimta'. Kesukaan, keseronokan. Tapi bila sampai bulan Ramadan, ni tak boleh. Kena cuti dulu. Jangan. Tunggu malam baru boleh. Nampak tak? Kenapa jadi gitu? Subhanallah. Maka apa yang kita buat sebenarnya, dia tak pernah lepas daripada 5 hukum. Sama ada bangun pagi ni, bangun, sarapan, sahur, sembahyang subuh, mandi. Semua ada hukum tu. Jangan ingat sembahyang aja ada hukum. Jumpa orang senyum.
Senyum tu dapat pahala. Kan? Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Dapat pahala, semua ada hukum. Makan, gosok gigi, bersugi, mahyang, semua ada hukum, ada pahala, ada hukum. Halal, haram, dosa, itu kita kena faham. Bukan semahyang, puasa sahaja yang ada hukum tadi. Okey, balik pada persoalan tadi. Kita habiskan cerita tadi. Sekatan yang akhir tadi, bab dia kata, ada tak buat zalim pada manusia. Maka dicerita dalam pada persoalan tadi, soal orang tadi dia sebut 3 benda. Alangkah bagus kalau banyak, alangkah bagus kalau baru, alangkah bagus kalau sempurna. Heran ya Rasulullah, aku heran tengok orang ni cakap macam ni. Kenapa ya Rasulullah? Macam dia ni menyesal. Kata Nabi, ya, dia menyesal. Sebab manusia ni tuan-tuan, minta maaf cakaplah, semua manusia ni tuan-tuan, dia akan menyesal. Percayalah. Saya akan menyesal, tuan-tuan akan menyesal, semua manusia ni dia akan menyesal besok tuan. Habis nak buat apa Ustaz? Kita nak ngurangkan sikit penyesalan kita. Nak ngurangkan sedikit menyesal kita ni tuan. Jangan supaya sekurang-kurangnya kita taklah sangat-sangat menyesal, sangatkan taklah merayu nak balik lagi, nak balik-balik kat dunia. Farji'na na'mal salihah, farji'na na'mal salihah. Tak ada kita merayu nak balik lagi dah. Nak balik lagi dah. Tapi percayalah tuan-tuan, siapa jadi kalangan kita ni besok yang akan merayu, tuan-tuan, kita tak tahu. Siapa dari kalangan kita ni besok yang akan merayu? Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihah. Kami nak balik, kami nak buat amal baik, ya Allah. Tak tahu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak termasuk dari golongan yang merayu nak minta balik lagi ke dunia ni. Mana mungkin boleh balik lagi tuan-tuan. Ramadan akan tinggalkan kita tak berapa jam sahaja lagi tuan-tuan. Ini orang yang baik tuan-tuan. Nabi kata dia memang menyesal. Kata Rasulullah, dia memang menyesal. Ya Rasulullah, orang ni baik ya Rasulullah. Dia berderma, bersedekah, sembahyang dan segala. Dia baik, berjihad, tolong agama Allah. Kata Nabi, ya, dia baik. Dia menyesal juga. Tuan-tuan, itu orang yang baik. Orang tak baik. Orang tak baik. Sahabat tanya, kenapa? Kata Nabi, dulu masa dia hidup lagi, dia masih hidup lagi, kata Nabi. Satu ketika dia bawa duit ringgit sekanjang duit ni. Duit ni banyak dia bawa, sekanjang duit ni tadi. Sekanjang duit dia bawa. Tiba-tiba datang seorang fakir miskin minta sikit duit. Bagilah sikit duit. Sikit duit ni bagilah kepada aku, sikit duit ni bagilah kepada aku, kata dia. Dia bukan jenis kedekut. Dia ambil daripada kantong dia, seluk duit tadi, dia bagi fakir miskin tadi. Dia bagi, betul dia bagi. Orang bagi, tuan-tuan menyesal. Kan? Kisah Sayyidina Abu Bakar. Khabarnya dia, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia solat fardu asar, sibuk dia uruskan perniagaan. Entah macam mana terlewat sedikit solat semayang asar. Lewat serakaat. Satu rakaat aja lewat. Habis sahaja sembahyang. Nabi kata ada orang yang rugi hari ni. Hari ni ada orang yang rugi hari ni, kata dia. Rugi sangat. Abdurrahman bin Auf kata, ya Rasulullah, apa pandanganmu kalau segala keuntungan perniagaan yang aku dapat pada hari ini, semua aku derma, sumbang pada jalan agama Allah, nak tampung serakaat yang lewat tadi, ya Rasulullah. Semua untung dapat hari ini aku serah pada jalan Allah, serah, nak ganti serakaat pinggan tadi. Nabi jawab dengan Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, seandainya dunia dan seluruh isi-isinya ni semua jadi milik engkau, dan semuanya engkau sembah serah pada jalan agama Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menampung walaupun sesaat, menampung serakaat sembahyang kamu lewat tadi. Sebab masa dia berlalu. Subuh tadi tuan-tuan adalah subuh yang telah berlalu. Kita tak boleh raih lagi kembali. Subuh esok adalah subuh esok. Zuhur ini, zuhur esok, zuhur hari ini adalah zuhur hari ini. Bila dia dah berlalu, dah lepas, yang jauh tadi ialah masa yang telah lalu. Jauh dah. Tak boleh buat apa. 60 tahun umur kita. Umur saya dah 55 tahun tuan-tuan. Jauh dah. Sayangnya ya Allah. Galatnya. Galat tuan-tuan. Kalau aku tahu dulu. Nampak? Dia serahkan tadi. Tu kita berpuluh tahun tuan-tuan tinggal solat berjamaah. Kita tak pernah terasa apa. Sebab apa?
Sebab dalam hati kita masih lagi nampak dunia tu cantik. Walhal Allah kata wamal hayatud dunya illa qalil. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Senang yang menipu aja. Saya tu beli udang pengantin, tuan-tuan. Biasa udang pengantin ni, harga dia sekitar RM95 baru naik dari laut. Tapi musim-musim ni dia turun harga dia RM65. Oh, kita belilah, tuan-tuan. Masak lemak nanas. Ai sedapnya. Tuan-tuan jangan buka pula diam. Masak, oh sedap. Makan, tapi ini ya. Wa mal hayatud dunya illa qalil illa mata'ul ghurur tu. Senang menipu aja. Allah dah beritahu dah. Dah beritahu dah. Bukan Allah Ta'ala tak beritahu. Tuan Haji, umur Haji berapa je? 60 tahun. 60 tahun, 70 tahun. 70. Saya nak tanya sikit. 72. Umur 72 ni Tuan Haji, apa nikmat yang paling sedap yang Tuan Haji pernah rasa kat dunia ni? Siapa boleh jawab? Tuan Haji umur berapa Tuan Haji? Tuan Haji umur berapa? 80. Umur 80 tahun ni, apa nikmat yang paling sedap Tuan Haji pernah rasa kat dunia ni? Apa rasa? Apa? Saya pernah tanya orang dulu dekat Masjid Jamek Sempang 3 dulu, sebelum kena gam. Saya pernah tanya tu. Jadi ada orang kata yang sedap ni Ustaz, bersetubuh. Ada orang kata gitulah. Dia jawab, aku mana tahu. Yang kedua, yang paling sedap apa? Entah, tak tahulah Ustaz. Orang ketiga saya tanya dia, yang umur 72 tahun ni, saya tanya, nikmat yang paling sedap apa Haji? Dia kata kencing Ustaz. Dia kata macam mana boleh kencing pula sedap? Cuba Ustaz bayangkan, kita naik bas daripada Pek Sulong nak pergi Kelantan, nak kencing, tapi bas tak nak berhenti. Kita dah pergi latah, jalan jam pula tu, kita takkan nak kencing dalam bas kan. Pusing. Akhirnya bas tu berhenti, tandas tutup pula. Mangga besar ni, tutup. Kan? Kita pun jalan pusing-pusing. Tiba-tiba jumpa satu tandas tu terbuka. Kita pun melepah, bergegar badan kita. Lega. Inilah dunia tuan. Betul kalau tuan-tuan kaji balik. Subhanallah. Cuma Allah jadikan nampak cantik. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Ayat 13-14 daripada surah Ali Imran. Dijadikan rasa indah, cantik dunia ni tadi. Wanita, pangkat, jawatan dan sebagainya. Saya tak nak kupas biar tadi. Balik pada soalan tadi. Dia bagi sikit di saat dia nak meninggal dunia ni, tuan-tuan. Allah perlihatkan ganjaran balasan pahala begitu besar. Allah tunjukkan balasan pahala besar. Dia mengiling, ya Rab, kalau aku tahu besar ni lah pahala sumbangan sikit dari duit ni, kalau aku tahu besar ni lah, ya Allah, pahalanya, alangkah bagusnya aku bagi banyak dulu. Ini yang saya cakap untuk tuan, manusia ni menyesal. Kan? Manusia ni sekarang ni tak menyesal. Sekarang tak menyesal, tuan-tuan, tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Berlalulah Ramadan, dia tak ada rasa apa pun. Kan? Sama juga. Tak banyak. Yang kedua, dia bagi pakai semayang. Ada yang mengatakan jauh semayang, jarak semayang, masjid ni jauh. Ada yang mengatakan dia pakai baju ni, satu baju yang buruk dan satu lagi baju yang baru. Saya ingat cerita ni tuan-tuan, sekitar lebih kurang, saya duduk dalam satu ceramah yang diceramahkan oleh Mursyidul Ampas sekarang ni di Jeram, Sempak Jeram. Sekitar lebih kurang 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun yang lalu. Sampai hari ni saya masih ingat lagi ceramah dia. Cakap dia tu saya masih ingat lagi. Saya masih ingat lagi almarhum ni Aziz pernah mengatakan, kata apa? Kita ni, kalau hari ni duit 10 sen, kita tak nak minta dengan orang. Kita tak minta dengan orang. Bila kita nak akan minta dengan orang, kata dia. Bila tuan-tuan masuk dalam tandas, nak kencing, tak ada tandas. Yang ada tandas awam aja. Tandas awam aja ada. Nak masuk tu kena bayar 50 sen. Tu jam tuan-tuan akan cari duit 50 sen. Nak cari duit 50 sen. Sama juga manusia tuan-tuan. Hari ni kita hutang dengan dia, dia tak kisah minta. Bila dia nak minta? Besok di akhirat dia tak cukup pahala, baru dia minta. Dia tagih balik. Dulu kamu hutang tak bayar. Ni yang kita bimbang orang yang muflis.
20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Syamah tu masih lagi saya ingat, terngiang lagi tadi. Dia pakai baju buruk, dia nampak orang miskin, kesejukan ni, kegigilan, dia ambil baju buruk yang luar tadi, disarungkan fakir miskin tadi. Di saat dia nak meninggal dunia, Allah perlihatkan ganjaran balasan pahala yang begitu besar. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kalau aku tahu besar inilah pahala yang akan kamu bagi kerana sumbangan. Sehelai baju buruk ni, kalau aku tahulah besar ni pahalanya, alangkah bagusnya aku bagi baju yang baru. Kan? Tapi nak buat macam mana? Dan yang ketiga, dia makan roti siat masuk mulut. Bila datang sekeluarga Islam minta, dia potong, dia bukan tak bagi, dia bagi. Dia bagi, dia bukan tak bagi, dia bagi. Saat dia nak meninggal dunia, Allah perlihatkan kepada dia ganjaran balasan pahala yang begitu besar. Dia ngeling kepada, kalau aku tahu besar inilah pahalanya, alangkah bagusnya aku bagi yang banyak. Sebab itu Nabi kata, if'alil khair. Buat benda baik. Cucuk tanam, yang mana tumbuh, yang mana bertunas, kita tak tahu. Mahyang, puasa, haji, zakat, sedekah kita, yang mana bertunas, kita tak tahu. Kita tak tahu. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan hadir ni, tapi memandangkan masa mencemburui kita. Macam tu juga kita, tuan. Dia akan jadi menyesal. Apa kata Nabi? Hai sekian manusia, berbuatlah kebaikan masa hidup di dunia. Kalau catat ni tuan-tuan, lebih kurang 45 hingga 48 kita nak catat ilmu yang Nabi sebut dalam hadis yang panjang. Saya baca separuh saja. Hei manusia, kata Nabi, buatlah benda baik masa hidup di dunia ni, kerana kebaikan ini akan menghalakan kamu ke syurga Allah, menjadi kunci kamu ke syurga Allah. Dua, jangan buat jahat, kata Nabi, kerana kejahatan ni akan menghalakan kamu ke neraka Allah, bawa kamu ke neraka Allah Ta'ala. Wahai manusia, ketahuilah apa yang engkau bangunkan semuanya akan hancur. Hari ni orang buat rumah besar-besar. Sini tak nampak sangat, kalau tuan-tuan pergi ngala-ngala ke Parit Bengkok sana, tuan, rumahnya la ilaha illallah, gede-gede. Dia punya garat kereta tu, tuan-tuan, minta maaf cakap tiang roman besar-besar pemeluk ni. Besar-besar begitu. Agak-agaknya besok kalau mati, berapa batang tiang roman tu boleh ambil buat batu nisan? Cakap dengan anak, ambil 2 batang tiang garat tu nak buat batu nisan. Anak bagi tak agak-agak? Seri. Al-mal wal banun zinatul hayatud dunya. Dalam Quran kata, harta dan anak-anak ni merupakan perhiasan dalam kehidupan kamu di dunia ni. Kan? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Wahai manusia, ketahuilah apa yang engkau bangunkan semuanya akan hancur. Bahawa umurmu juga, kata Nabi, akan sampai juga penghujungnya akhirnya. Panjang, akhirnya sampai juga hujung dia. Dan jasadmu adalah teruntuk buat tanah, kata Nabi. Jasad kamu akan dimakan tanah. Apa yang kau bersusah payah untuk mengumpulkannya, pagi, petang, siang, malam cari harta, kesemuanya untuk pewaris-pewarismu. Betul tak betul? Betul tak betul? Harga sawit sekarang berapa? 900. 1000 tempat. Ada yang 1000, ada yang 900. Punya mahal Kang Saleh. Mahalnya, rekod, tak pernah sampai macam tu harga sawit naik. Alhamdulillah dapat menteri cerdik sikit. Naik harga dia sampai berapa ratus, 900, 800, 1000, tuan-tuan, kada tengah-tengah tempat makin naik. Tuan-tuan tengok orang buat apa? Main jamak je lah. Zuhur jamak takdim, asar jamak takhir, isyak jamak takyah. Punya nak ngeja, nak potong sawit dia, tetapi tak mak cakaplah. Cari harta. Tapi apa yang kamu bangunkan, kesusah payah untuk mengumpulkannya, kesemuanya adalah untuk pewaris-pewarismu, anak-anak kita. Maka kesenangannya adalah bagi orang lain. Sedangkan yang bakal dihisab, akan disoal, akan ditanya besok, kata Nabi, engkaulah, dan engkaulah yang bakal menanggung balasannya, dan engkaulah yang bakal menyesal. Ketahuilah, kata Nabi, yang menemani engkau dalam kuburmu hanyalah amalanmu. Anak bini lari, kan? Laki ikut tak agak-agak? Demi cintaku padamu, ku korbankan jiwa dan raga. Kan main. Bila mati, balik tak laki? Aku tak nak balik lah, aku nak duduk ni. Ni bini aku sayang ni. Ni bini aku ni. Ni aku sayang ni. Dah, balik juga. Kita 3 hari menangis. Sampai hati kau.
Pergi kau tinggalkan aku sampai hati kau. Masuk hari yang keempat, dia dah tak, lawa juga ni. Tengok tu perangai manusia tu tuan. Tengoklah macam mana pun. Ini perangai manusia. Yang menemani kau amalan kau. Yang kita nak bawa. Dia kata, dan adalah engkau juga yang bakal menanggung balasan. Engkau menyesal. Ketahuilah yang menemani engkau dalam kuburmu hanyalah amalanmu. Amalan kita. Oleh itu hisablah diri engkau. Sebelum kau kena hitung dulu. Cukup tak? Cukup tak bajet? Kalau tuan-tuan nak pergi ke Mekah, cukup tak bajet ni? Ni cukup tak banyak ni? Nak raya ni cukup tak bajet? Nak bagi ni cukup tak bajet? Akhirat kenapa tak nak hitung-hitung? Dan jauhilah daripada berbuat maksiat. Terimalah dengan redha dan senang hati apa yang telah kuberikan kepadamu. Terimalah apa yang Allah tentukan. Dan macam mana? Malam pergi satu masjid, tutup masjid tu. Sian tengok. Kenapa? Wabahnya wabak COVID-19. Nak kena macam mana? Habis macam mana sedih? Nak sedih apa? Kita dah belajar Quran. Dalam ayat surah Hadid daripada ayat ke-22, ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa diri kamu, semuanya telah tertulis. Ini ada dalam Quran. Orang yang beriman kan disebut tentang 5 sifat. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. 5 sifat. Satu daripadanya dia bertawakal kepada Allah. Setelah dia berusaha pakai topeng, buat penjarakan, jaga kebersihan, semua buat, lainnya dia bertawakal kepada Allah. Kalau Allah kata kena, kena. Kalau Allah kata tak kena, tak kena. Kita usahalah menghindarkan diri. Kalau kena, kena. Ni kadang-kadang sampai macam-macam keadaan manusia. Dan aku berikan kepadamu, jadilah kamu orang yang berterima kasih kepadaku. Wahai manusia, kata Nabi, siapa yang melakukan suatu dosa dalam keadaan dia berketawa, ramai yang ketawa, tak semayang, tak puasa, saja je senyum. Besok aku bangkitkan dia dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Dan sesiapa yang duduk menangis, seronok Ramadan ni kita menangis. Banyak kalau menangis. Nangis mengenangkan dosa kita yang banyak, salah kita yang banyak, usia kita yang makin lama makin lanjut. Kan? Nangis. Kejap, sikit-sikit tak pasal nangis kan? Kan? Kata siapa tuan? Kalau tak boleh nangis juga tuan, taruhkan lada cili sikit. Nangislah mata kita tuan. Nangis kan tuan? Nikmat nangis ni tuan. Bukan main tuan. Dan akan kemasukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan tertawa. Kalau dia menangis takut dosa dia tuan. Wahai manusia, ramai sekali orang yang berangan orang kaya yang berangan nak jadi miskin. Hari ni ramai orang nak jadi kaya. Ramai orang nak jadi kaya. Kan? Besok akhirat ramai nak jadi miskin. Kerana kaya ni banyak akan disoal, akan ditanya besok. Dan fakir pada hari hisab. Dan ramai sekali orang yang sombong bongkak menjadi ina dina. Telah hidupnya dirampas oleh malaikat maut. Dan banyak yang maneh menjadi pahit setelah mati. Dan ramai sekali orang yang bersukaria dengan kesedihan, kesenangan di dunia, menjadi sedih setelah maut tiba. Sering kali berlaku kegembiraan yang sedikit akan menyebabkan kesedihan yang berpanjangan. Wahai manusia, cuba tengok perenggan ni. Wahai manusia, kata Nabi, sekiranya binatang yang tidak berakal itu mengetahui tentang kematian, sebagaimana kamu manusia mengetahui, kata Nabi, nescaya binatang-binatang itu tidak akan makan, tidak akan minum sehingga dia mati lapar dan dahaga. Apa makna dia? Saya puas fikirkan maksudnya. Kalaulah binatang itu tahu tentang kematian seperti mana kamu manusia tahu, kata Nabi, nescaya makan binatang ni, tak makan, tak minum sampai dia mati. Rupanya binatang ni tak tahu mati. Tak percaya? Sekarang petang tuan-tuan tangkap ayam jantan. Atau ayam betina tuan-tuan tangkap. Ayam jantan dia menangis ke dia buat apa? Bila ayam betina tu kita sembelih, kiok, ayam jantan duduk kat tepi pokok. Sampai hati kau sembelih bini aku. Ada tak dia menangis? Ada tak? Dia kejar betina lain. Dia kejar betina lain. Itu perangai ayam biasa tuan. Tak percaya sekarang boleh test. Dia kejar betina lain. Maknanya binatang ni tak tahu tentang kematian. Kalau dia tahu macam kamu tahu, dia tak makan, dia tak minum lagi lah. Kan? Dia tak makan, dia tak minum kan. Rupanya gitu. Dia tak sedih, dia tak ada. Saya sembelih ayam tu kan. Kadang-kadang ayam jantan tu lalu dia nampak bini dia kena sembelih tu. Dia nampak bukan tak nampak.
Kita ni pun kadang-kadang gitu juga tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Bulan makan orang mati kan. Kita makan saja aja. Besok ada mati tak? Ada. Oh 7 hari kita dapat makan free ni. Minta-minta hari yang ke-8 mati lagi seorang. Betul-betul mati. Kita dapat 14 hari free. Kadang-kadang perangai manusia ni tuan-tuan. Macam lembu tuan-tuan. Lembu dia kira dia macam mana tuan? Kawan dia kena sembelih. Kiok-kiok. Dia duduk tepi buat apa? Dia menangis tak? Dia kunyah rumput. Betul tak betul? Betul tak betul? Cuba tuan-tuan tengok betul-betul. Lembu, kawan dia kena sembelih. Dia duduk apa? Dia mulut dia. Makan awak. Punya buruknya perangai lembu. Jadi kita jangan jadi perangai macam lembu. Tengok orang mati tu ambil iktibar. Pengajaran. Kan masa kita makin kuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Wahai manusia, seandainya engkau diberitahu bilakah masa engkau akan dimatikan dan bagaimana sakitnya mati itu, yang bersangatan saya engkau tidak akan pernah merasa tenang pada waktu malam dan siang. Kalau diberitahu kita ni bila mati, kita tak tenang, siang malam tak tenang, tak tenang. Nasib baik rahsia mati ni Allah Taala rahsiakan. Tak ada seorang pun tahu bila dia mati. Dia tak tahu tuan-tuan. Itu dia. Dan dia kata, wahai manusia jadilah. Dia kata, wahai manusia, daripada tanah engkau aku jadikan. Kepada tanah juga engkau akan kembalikan. Dan dari tanah juga engkau aku bangkitkan. Macam mana ni Ustaz nak bangkit? Lah, cuba tuan-tuan tengok. Benih jagung yang mati kering atas bumbung kita simpan tadi berpuluh tahun simpan. Kita rendam dalam air. Kita masukkan dalam tanah. Kita siram air, tengok ditumbuh. Macam mana hebatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban? Cuba tuan-tuan tengok Nabi Khidir dalam dia belajar ilmu. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Punya semangatnya Nabi Musa. Mana nak belajar ni? Jumpa Khidir. Macam mana cara belajar dia? Bawa seekor ikan yang telah mati kering. Mana ikan tu lari, hilang, hidup lari diri, situlah kamu jumpa orang yang bernama Khidir. Musa pergi tak? Bawa ikan kering. Menyelusuri sebatang sungai. Yang ikut dia tanya, wahai Musa, kita ni nak jalan berapa lama ni? Musa kata, aku akan jalan berhari-hari, tak kira berapa lama aku jalan, selanggalah aku berjumpa orang yang bernama Khidir. Agak-agak tuan-tuan lah. Kan? Agak-agak tuan-tuan lah. Kalau saya kata tuan-tuan nak jumpa Ustaz Sairan, nak belajar ilmu dengan Ustaz Sairan, bawa seekor ikan kering, menyelusuri sebatang sungai, di mana nanti ikan tu hidup, larikan diri, ikan tu hilang, tuan-tuan akan jumpa Ustaz Sairan. Agak-agak tuan-tuan pergi tak agak-agak? Aku nak tanya, pergi tak agak-agak? Ustaz ni buat terbiat apa? Berapa ilmu yang dia belajar oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Musa duduk dalam istana Fir'aun tuan-tuan, dalam tempoh bukan sehari dua hari, berpuluh tahun dia duduk dalam istana Fir'aun. Tapi sayangnya Fir'aun tidak mendapat sebarang manfaat daripada kehadiran Nabi Musa. Jangan sampai rumah kita dekat masjid, dekat surau. Surau masjid buat program sebegitu banyak majlis ilmu. Banyak sangat. Kita tak dapat manfaat daripada kehadiran ustaz-ustaz yang ramai. Jangan jadi begitu. Habis penat kita tak. Sayang tak dapat manfaat. Tak dapat kosong. Apa pun tak ada manfaat. Wahai manusia, dari tanah engkau kujadikan dan kepada tanah juga engkau aku kembalikan dan dari tanah jugalah engkau akan aku bangkitkan. Maka ucapkanlah selamat tinggal untuk dunia dan bersiap-siaplah untuk menuju akhirat engkau. Ketahuilah bahawa apabila aku cinta kepada seorang hamba, maka aku asingkan dia dari dunia. Lalu aku tunjukkan dia cara amal akhirat, pimpin dia ke akhirat. Aku tunjukkan kepada dia aib dan celah dunia. Aib dan celah dunia tak ada benda. Wa mal ayatud dunya illa qalil. Mata'ul ghurur. Aku tunjukkan dia aib dan celah dunia supaya dia menghindari dan supaya dia beramal dengan amal ahli syurga, maka aku masukkan dia ke dalam syurga dengan kasih sayangku. Dan apabila aku memarahi seorang hamba aku, kata Allah, aku akan sibukkan dia dengan urusan dunia, dia lupa kepadaku, dia lupa akhirat. Dia lupa dah, dia sibuk cari pagi, petang, siang, malam cari. Aku tunjukkan baginya jalan keduniaan, maka jadilah dia ahli neraka dan aku masukkan dia ke dalam neraka. Wahai manusia, selanjut manapun usia seseorang, dia pasti akan berakhir. Dunia ini ibarat bayang-bayang yang wujud sekejap, kemudian pergi tidak akan kembali. Orang tua-tua dulu nyanyi,
Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Tu nyanyi tu, kalau tuan-tuan hayati lirik dia, betul. Hidup ni macam lampu dinding yang nyala malam hari. Bila minyak dia kering, dia padam. Orang pasang pelita ni, minyak dia habis, dia padam. Tapi tuan-tuan masuk balik minyak, pasang, ada can hidup lagi. Nanti tuan-tuan balik, singgah kedai hardware, beli wire jumper bateri 2. Nak buat apa ni bang? Nak jumper. Aku ni kalau nak mati besok, aku sepit telinga kau 2, sepit telinga aku 2. Jumper nyawa. Boleh? Sorry. Fa'iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Hidup ni mahal harga dia tuan. Wahai manusia selanjut mana? Wahai manusia, akulah yang menciptakan engkau dan aku yang memberi engkau rezeki. Aku beri engkau rezeki. Aku yang menghidupkan engkau. Aku juga yang mematikan engkau. Dan aku juga yang akan membangkitkan engkau. Dan akulah yang akan menghisap engkau. Jika engkau berbuat jahat, aku melihat. Walaupun engkau tidak memiliki keburukan atau manfaat bagi dia, begitu juga dengan maut, hidup dan mati. Aku yang bangkitkan kau. Aku yang hitung. Aku yang kira. Wahai manusia, taatlah dan berkhidmatlah kepadaku. Dan jangan kamu mengambil berat tentang rezeki. Jangan ambil berat tentang rezeki. Sebab manusia ni dia selalu bimbang tentang dua benda. Belum tentu berlaku dua benda ni. Kalau aku tua besok, siapa nak bagi aku makan? Kalau aku pencen besok, siapa nak bagi aku makan? Tua dengan pencen ni belum tentu sempat. Arwah abang saya tuan-tuan, belum tua lagi. Umur masa tu 40-an. Adik saya baru ni meninggal. Musim Covid yang lepas. Bulan 3 hari tu meninggal tuan. Rumah besar, bangga rumah besar. Kereta mewah. Sekarang kereta saya pakai. Keretanya saya pakai. Kan? Aku yang menghidupkan kamu. Dia kata, dah beribatlah. Dia kata, tentang berat rezeki. Jangan risau tentang rezeki. Kerana rezeki ni, aku bagi. Ada aja rezeki. Jangan duduk pinggap. Payah ustaz, payah. Dua benda. Kalau aku tua besok, siapa nak bagi makan? Yang kedua, kalau aku pencen besok, siapa nak bagi aku duit? Dah. Ini benda kecil, tuan-tuan. Benda ni boleh jadi tempat tua, boleh jadi tak sempat tua. Boleh jadi sempat pencen, dan boleh jadi tak sempat pencen. Tapi benda yang mesti berlaku, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup tu mati. Itu mesti berlaku. Kerana rezeki telah aku selesaikan urusannya. Dan jangan kamu berduka cita telah sesuatu yang telah aku selesaikan urusannya untuk kamu. Dan wahai manusia, bagaimana engkau akan menanggung urusan sesuatu yang tidak ditentukan bagimu dan tidak mungkin mendapat, sebagaimana engkau tidak mungkin mampu mengambil upah pekerjaan. Wahai manusia, jika jalan yang pasti ditempuh itu ialah kematian, kata Nabi, maka bagaimana orang masih lagi boleh bergembira? Jika rumah yang sebenarnya adalah rumah kubur, rumah yang sebenarnya adalah kubur, rumah yang ada ni keluar masuk. Rumah saya tuan-tuan, malam balik gitu balik sempat ngecat lagi tuan. Ngecat lagi pasal nak raya punya pasal. Raya punya pasal ngecat juga, jangan kata tak ngecat. Ambil lah tuan-tuan. Dunia ni bukan kita suruh buang. Saya tak pernah suruh tuan-tuan buang dunia. Ambil, kita doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma jangan dunia ni melupakan kita. Kadang-kadang orang tangkap musang, dia letak sebiji pisang aja. Pisang tu letak sebiji. Musang tengok pisang, kata dia. Dia pun cari jalan nak masuk. Dia masuk. Rupanya kerana sebiji pisang, dia terperangkap dalam sangkar tadi. Kadang-kadang dunia ni menjadikan kita ni terlupa tujuan kita, matlamat sebenarnya kita. Ambil dunia. Macam saya cakap hari itulah. Ad-dunya darul amal, ad-dunya mazra'atul akhirah. Tuan-tuan datang naik kereta, minyak akan habis. Naik motor, minyak akan habis. Kalau tak nak minyak habis, cara paling jimat, suruh bini naik motor, kita seorang sorong. Kenapa bang sorong? Nanti minyak habis. Sorong je lah. Naik kereta, bini sorong belakang. Atau bini naik, kita sorong. Kenapa pula sorong ni? Nanti minyak habis. Sayang minyak habis. Minyak mahal. Sorong je lah. Tuan-tuan, minyak akan habis. Minyak akan habis. Yang penting kita sampai destinasi masjid, surau ni kita sampai. Sama juga tuan-tuan. Usia kita akan habis. Harta kita akan habis.
tenaga kita akan habis, masa kita akan habis, kesihatan kita juga akan habis. Yang pentingnya kita sampai destinasi yang kita nak tuju, iaitu syurga Allah. Jangan usia habis tenaga, habis harta, habis masa, habis tapi kita mati terpelanting masuk neraka Allah. Jangan jadi gitu. Wahai manusia, rumah yang ada hari ni, kita masuk keluar. Masuk keluar. Masuk keluar. Berapa kali ni? Pagi dah keluar ni. Sebelum subuh dah keluar ni. Masuk balik dah bila tak tahu. Rumah yang ada tu, depan sana kat Bakri Batu 6 tu, kalau masuk, keluar tak agak-agak? Kan semalam saya cakap, tak keluar. Wahai manusia, meskipun sedikit rezeki, tetapi disyukuri. Dapat sikit, Alhamdulillah. Dapat sikit, Alhamdulillah. Musim Covid pun kita makan, musim tak Covid pun kita makan. Ada orang sini musim Covid makan batu-bata, ada? Semua makan nasi kenyang. Apa benda nak pernah ingat? Kan? Meskipun sedikit, tapi sedikit disyukuri adalah lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi tidak disyukuri. Wahai manusia, sebaik-baik hartamu ialah harta yang sudah engkau pergunakan untuk kebaikan. Itulah sebenarnya. Baik tadi arti kerana banyak daripada hartamu terpaksa engkau tinggalkan di dunia ni nanti. Betul tak betul? Cuba tuan-tuan tanya. Saya kuliahkan di dekat Masjid Negeri Shah Alam. Bukan kat sini. Saya kuliahkan hadis ni di Masjid Negeri Shah Alam. Mana yang tak betul, beritahu saya. Dia kata, kerana banyak daripadanya, sebaik-baik hartamu ialah harta yang sudah engkau perguna untuk ke arah kebaikan. Sumbang pada masjid. Masjid buat program yang baik-baik, sumbang. Kan, kita nak buat tak boleh. Kan, malam bila ada sahabat-sahabat cerita, satu masjid yang mana dekat masjid dekat Perancis ni, tak? Ada satu masjid dekat Perancis. Dulu masjid tu bagus, sekarang dah pecah belah dah. Habis kuliah-kuliah habis, saya pun saya pula kena gam. Ramailah kena gam. Saya kena gam, Ustaz Zarul kena gam. Ustaz Zarul kenal? Dia Ustaz apa tadi Sulaiman Sarip kena gam. Ramai kena gam. Dulu kita gajar masjid tu dekat Perancis. Akhirnya dapat tanya. Saya cakap dengan dia, mudah nak faham. Mudah nak faham, tuan-tuan. Hidup kita ni ibarat sebatang penyapu. Penyapu ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati betul-betul, ada lidi yang panjang dan ada lidi yang pendek. Betul? Yang biasa kena sampah ni lidi panjang ke lidi pendek? Lidi panjang. Lidi pendek mengelat, tak kena sampah. Dia duduk tengah-tengah aja. Betul tak betul? Kita tengok ngelat lidi pendek tak kena sampah. Kita pun cabut lidi pendek, kita buang. Rupanya bila kita buang lidi pendek, walaupun lidi pendek lidi tak kena sampah, dia duduk di tengah-tengah. Dia menyokong lidi panjang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nampak? Maksud lidi panjang ni, kalau masjid, imam, Bilal, pengurusi masjid, ustaz yang kuliah, ini jenis lidi panjang. Makmum, lidi pendek. Kalau ada ustaz, tak ada makmum, tak jadi juga. Ustaz cakap ngangung. Orang seorang pun tak ada. Orang jengah, apa pasal ustaz tu dah gila apa cakap seorang-seorang. Tak jadi, tuan-tuan bersedekah. Ya, tuan-tuan sedekah, betul. Tapi kalau tak ada orang nak terima, tak ada makna sedekah tu, tuan. Orang nak terima tu, tuan. Ada orang lagi nak terima. Kena ingat tu juga. Alhamdulillah, orang nak terima sedekah aku. Orang nak terima lagi. Ya, kena ingat begini. Islam ajar konsep saling perlu memerlu di antara satu sama lain tadi. Jadi ada lidi panjang. Ada orang suka jadi lidi panjang. Dan ada orang suka jadi lidi pendek. Ada orang suka. Tak apalah, Ustaz. Saya suka jadi lidi pendek. Sokong benda yang baik. Ada orang suka jadi lidi panjang. Silakan. Nak kena hantam, tunggulah jadi lidi panjang. Panjang aja baca doa sikit. Panjangnya. Kalau boleh, mayang tu nak baca 2 rakaat. Inna a'tainakal kausar. Pasuk rakaat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Innas anak. Dia nak bagi 2 kalau boleh. Kalau tak boleh jadi lidi panjang, jadi lidi pendek. Jangan jadi sampah dah. Tahu sampah? Jenis spesies sampah ni kalau kat dunia orang kumpul, orang bakar. Kalau kat akhirat besok jenis spesies sampah ni, kau jagalah besok. Faham? Islam ajar kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sikit lagi tuan. Dan kerana banyak daripada kebaikan, banyak daripada hartamu terpaksa engkau tinggalkan di dunia ni. Oleh itu dahulukanlah hal yang baik bagi diri engkau. Dulukan hal yang baik untuk diri kita. Tengok masjid ni apa lagi yang tak?
Surau ni apa lagi yang tak? Apa lagi yang kita nak kan? Bagi untuk diri kau. Oleh itu dahulukanlah hal yang baik bagi diri kau. Kita duk selalu fikir anak kita ustaz, anak kita lah. Anak kita dia ada rezeki dia. Dan anak kita ni ada rezeki dia. Kita punya, jaga kita duk fikir anak kita aja, kita tak nak siapkan bekal untuk kita, jariah untuk kita. Idza mata ibnu adam, mati tu habis. Kecuali 3 benda. Oleh itu akan mendapati kembali di sisiku sebelum maut merampah hidupmu. Wahai manusia, orang yang berduka cita, aku yang menghilangkan kedukaannya. Orang yang meminta ampun, maka akulah yang ampun. Orang yang taubat, akulah yang membuatnya terhalang daripada melakukan dosa. Orang yang telanjang, akulah yang memberikan baginya pakaian. Dan orang yang ketakutan, aku juga yang jika si hamba berada dalam keadaan taat kepadaku, meredai urusanku, maka aku mudahkan baginya urusannya, dan aku persulitkan iaitu menguat, menutup kesalahannya, aku lapangkan darinya. Wahai manusia, sesiapa yang mencari kekayaan melalui harta fakir miskin dan anak-anak yatim, nescaya aku miskinkan dia di dunia dan aku azab dia di akhirat. Sesiapa yang angkuh terhadap orang fakir dan sombong kepada orang yang lemah, aku runtuhkan bendaannya, dan pada akhirnya kemudian aku tempatkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya ini ada dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Maka di antara perenggan-perenggan itu dia kata, sesalilah segala apa yang telah kamu tinggalkan tadi. Sesalah apa yang dah ditinggal. Habis umur kita yang dah 60 tahun, 50 tahun kan, kita tak boleh buat patah balik lagi. Nak balik dah tak boleh lagi. Jadi sekadar itu, maka kata Sayyidina Ali, saya ambil sedikit kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, orang yang nak masuk syurga Allah dan dia nak lari daripada neraka Allah, kata Sayyidina Ali, kerana doa tu banyak kita minta. Kita banyak minta doa tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kata Sayyidina Ali, dia mesti himpun dalam diri dia 6 benda. 6 benda tu dia kena himpunkan dalam diri dia. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, dia mengenal Allah. Dia kenal Tuhan dia. Lalu dia menunaikan hak-hak Allah. Segala hak Allah ditunaikan. Yang kedua, dia mengenal akan syaitan. Musuh Allah, syaitan. Lalu dia menentangnya. Lawan tentang syaitan. Yang ketiga, dia mengenal akan kebenaran. Tahu yang mana benar. Lalu dia mengikut akan kebenaran. Ramai hari ni orang tahu kebenaran. Tutup aurat tu wajib. Orang tahu. Tapi orang tak tutup. Orang buka juga. Semayang wajib. Orang tak semayang. Puasa wajib. Orang tak puasa. Kan? Yang keempat, dia mengenal akan kebatilan. Mana yang batil, ni haram. Ini haram, ni tak bagus, ni tak bagus. Dia menentang kebatilan. Dia buang yang batil. Yang kelima, dia kenal dunia. Kenal dunia dah. Kenal dunia. Illa qalil illa mata'ul ghurur. Dia ambil dunia ni sekadar. Jangan sampai lupa akhirat. Ambillah dunia sekadarnya. Jangan lupa akhirat. Dan akhir sekali, dia kenal akan akhirat. Lalu dia kejar kebahagiaan-kebahagiaan hidup pada hari akhirat. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar ini. Semoga tazkirah kita insya-Allah beri kebaikan. Ramadan kita Allah Taala terima, dipanjangkan usia kita. InsyaAllah kita dapat berpuasa Ramadan pada masa-masa yang mendatang lain kali tuan, dan Allah harap Allah menerimalah amal-amal kita. Ya, kita mengharapkan tuan, kalau saya kata tadi kita memberi, ada orang yang nak menerima, insya-Allah pahala kita berpanjangan. Tapi kalau kita beramal, Allah Taala tak terima amal kita. Alamak, penatnya tuan, letih. Sebab itu semalam saya kata, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Hidayatul Bidayah, siapa yang nakkan kebahagiaan hidup di dunia, siapa nak kebahagiaan hidup di akhirat, Imam Ghazali kata apa? Dia kena ada pada dia 5 benda. Yang pertama, kena ada ilmu. Ilmu tu kena ada. Yang kedua, dah ada ilmu, kena ada amal. Ada ilmu tapi tak beramal, macam pokok tak berbuah. Yang ketiga, kena ada ikhlas. Kerana kalau tak ada ikhlas, rugi, penat. Yang keempat, kena ada takut. Takut Allah Ta'ala tak terima amal kita. Dan yang kelima, dia kena ada berharap-harap. Berharap, minta terimalah ya Allah amal aku ni ya Allah yang sedikit, terimalah ya Allah. Jadi sekadar itu, kalau ada salah dan silap, saya minta maaf insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairaz dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Astagfirullah. Siap. Siap.